Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, hari ini kita nak belajar bab baru. Okey, bab 6, kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, ada dua subtopik untuk bab 6. Okey, subtopik pertama iaitu 6.1, kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. So, itu yang kita nak belajar hari ini. Okey, so untuk itu kita sambung terus. Okey, untuk kecerunan graf ni, dia punya formula, kecerunan adalah perubahan kuantiti pada paksi mencancang. Paksi mencancang adalah paksi yang menegak. Ni, yang macam ni. Ni paksi mencancang. Lepas tu, bahagi perubahan kuantiti pada paksi mengufuk. Mengufuk paksi yang ni. Kalau kita, ini paksi X lah. Yang mencancang ni paksi Y. Mencancang bahagi mengufuk ataupun Y per X. Lebih mudahnya. So, kalau tengok ni, kecerunan. Ini yang kita belajar semasa di tingkatan 4. Tingkatan 4. Bab garis lurus. Dia punya formula kecerunan iaitu M bersamaan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini yang belajar masa tingkatan 4. Tapi untuk cari kecerunan nanti, memang kita akan guna formula ni. Dalam formula pun diberi yang bahagian hadapan kertas soalan awak. Cuma takut awak tak reti, tak tahu nak guna. Ni formulanya. Yang ini, ini just nak bagi tahu awak. Bila awak nampak graf awak dalam kedudukan ini, dia menaik. Nampak ni, dia naik kan? Menaik. Menaik. Maksudnya kecerunan dia adalah positif. Kalau dia turun, nampak dari sini dia ke sini. Dia turun. Kecerunan adalah negatif. Kalau dia straight je mendatar, kecerunan adalah sifar. Maksudnya dia kosong. Seterusnya. Kita akan belajar ada dua jenis graf, iaitu graf jarak masa. Ini graf yang pertama. Untuk graf jarak masa, ini dia jarak, paksi Y jarak, sini masa. Sebab tu nama dia graf jarak masa. Ni kita nak bagi tahu je lah. Kalau tadi kan dia menaik, maksudnya kecerunan dia adalah positif. Objek dia bergerak dari A ni. A dia pergi ke B. Lajunya seragam je. Kalau graf jarak masa, ini adalah laju. Ni mewakili laju. Sama juga dengan yang ni. Ini pun mewakili laju. Cuma kecerunannya adalah negatif sebab dia turun ke bawah. Dia menuju ke D. Kalau dia mendatar, tadi kan kecerunan kosong kan. Mendatar kecerunan kosong maksudnya apa? Objek tu berhenti. Dia rehat, maksudnya dia berhenti. Mungkin kalau dia naik bas, dia berhenti kat satu tempat. Jadi kalau tak bergerak, kecerunan kosong. Dia akan cakap, mungkin dalam soalan dia akan cakap objek berada dalam keadaan rehat. Jadi awak kena tahu, kalau rehat maksudnya kecerunan adalah kosong. Ini adalah formula. Formula untuk laju adalah jarak bahagi masa. Kalau ini laju, kalau purata laju, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Sama kan, jarak masa. Cuma kalau purata, kita jumlahkan. Kalau laju sahaja, jarak bahagi masa. Ni lah. Cikgu lukis segitiga tu. Dia macam ni. Dia JLM. JLM. Kalau nak cari laju kan? Laju maksudnya jarak bahagi masa. Kalau nak cari jarak, laju darab masa. Kalau nak cari masa, jarak bahagi laju. Kita tengok jenis graf yang kedua. Graf yang kedua adalah graf ni, laju masa. Yang tadi ni, tadi adalah jarak masa. Sekarang kita tengok graf laju masa. Untuk graf laju masa, kenapa? Sebab paksi Y ni mewakili laju.
Paksi X mewakili masa. Okey, ini macam tadi kecerunan kan? Masih sama kecerunan positif. Tapi untuk graf laju masa, ini adalah pecutan. Pecutan. Ini pun kecerunan dia sama macam tadi. Kecerunan dia negatif, tetapi dia adalah nyah pecutan. Maksudnya kalau ni dia makin slow. Kalau bawa kereta makin lama makin mungkin dari 100 km sejam dia jadi 60 km sejam. Makin lama makin slow macam tu. Lepas tu B ke C ni mendata kan. Kecerunan ni pun sama, tetap kosong. Ini laju seragam. Laju seragam. Kita tengok kita compare. Dengan yang tadi. Ni boleh nampak kan? Boleh nampak? Sikit beza. Cikgu tunjukkan yang ni dululah untuk yang ni. Ini kecerunan ni sama kan? Kosong, sini pun kosong. Cuma untuk graf jarak masa, ini adalah objek tu berhenti. Tapi untuk graf laju masa, ini adalah laju seragam. Takut confuse. Dia ada beza untuk jarak masa dengan laju masa. Tak apa, nanti kita explore lagi. Boleh? So kita sambung Cikgu nak terus tunjukkan contoh soalan. Ni tadi pecutan, nyah pecutan. Kecerunan positif, kecerunan negatif. Ni kecerunan kosong. Cuma dia punya term tu, ini adalah kadar perubahan laju. Ini adalah laju seragam. So kita masuk contoh yang pertama. Contoh pertama. Contoh ni. Dia kata kita nak imbas kembali apa yang awak belajar masa form 4. Cari kecerunan. Yang formula yang cikgu bagi mula-mula tadi. Ni formula yang Y2 tolak Y1 ni. Ingat kan? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So kita nak guna formula ni untuk cari ni. Ini yang awak belajar masa form 4 dulu. Tentukan kecerunan bagi garis di bawah. Nak cari kecerunan. So untuk cari kecerunan, formula dia adalah ingat tak tadi? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So mula-mula macam ni, cikgu nasihatkan awak untuk label. Ini 8 kat sini, maksudnya koordinat adalah 8, 0. Sini 0, 12. Jangan terbalik tau. So kita label Y1, Y2, X1. Sini kita label X1, Y1. Sini kita label X2, Y2. Macam mana sini 1, sini 2 macam nak tahu? Untuk mudahkan awak, untuk soalan luas di bawah graf ni, so kita perjalanan dari sini ke sini. Jadi better kita letak sini 1, sini 2. Dia punya koordinat tu untuk mudahkan awak. Jadi bila kita dah label, ganti je. Nak cari kecerunan kan? So Y2 tolak Y1. Y2 adalah 0. So 0 tolak Y1 12. 0 tolak 12 bahagi X2 tolak X1. X2 awak 8 tolak X1 awak adalah 0. Jadi awak dapat 0 tolak 12 dapat negatif 12. 8 tolak 0 dapat 8. So bila kita permudahkan, negatif 12 bahagi 8, awak akan dapat negatif 1.5. Dah selesai, itu je. Untuk soalan yang kedua, contoh yang kedua. Ni awak punya ni. Ni garisan awak. Dia nak cari kecerunan ni, kecerunan. So first kali kita label koordinat. Ni berapa koordinat ni? 0, 3. X, Y X0, Y3. Koordinat ni berapa? X 6. Y awak adalah 9. And then label X1, Y1 tu. X1, Y1. Sini X2, Y2. So kita selesaikan. Formula dia masih sama ni. Y2. So Y2 awak adalah 9. Jadi 9 tolak Y1 3
bahagi 6. Ni X2 tolak kosong. So awak akan dapat 9 tolak 3, 6. 6 tolak kosong, 6. Okay. So 6 bahagi 6 adalah 1. Boleh? So selesai. Ni okay. So kita sekarang nak masukkan contoh penyelesaian masalah terus. Kita masuk terus Okay, contoh pertama untuk penyelesaian masalah kecurunan di bawah graf ni. Okay, dia kata graf jarak masa di sebelah menunjukkan pergerakan sebuah bas dalam tempoh ni, nampak ni, 10 jam. Okay, hitung. Okay, A, tempoh masa bas tu berhenti. B, laju bas itu dalam 4 jam terakhir. C, laju purata. Okay, so kita tengok one by one lah. Okay, yang A dulu. Okay, tempoh masa bas tu berhenti. So tadi kita dah tunjuk. Okay, bas tu berhenti kat mana? Ni dekat sini. Ini maksudnya bas berhenti. So dia kata tempoh masa. Bila tempoh masa, maksudnya berapa lama dia berhenti. So ini, ni masa kan ni. Maksudnya ini 2 jam, ni 6 jam. Jadi kalau kita nak cari tengah-tengah ni, 6 tolak 2. So 6 tolak 2 sama dengan 4 jam. Okay, kalau unit awak nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Okay, 4 jam cikgu letak. Okay, lepas tu B. Selesai dah ni A ni. Sebab dia kata tempoh masa. Kalau dia tanya kecurunan, kecurunan dia adalah kosong. Sebab dia berhenti masa tu. Berhenti maksudnya kosong. Okay, yang kedua, okay, dia nak cari laju bas tu dalam 4 jam yang terakhir. 4 jam terakhir maksudnya ni. Yang ni. 10 tolak 6. 10 tolak 6, 4 kan? Ini maksudnya 4 jam terakhir. Okey, cikgu saja awak ni label dulu. Ni 10 kosong. Okey, kat sini berapa? 6 120. Okey. So untuk itu yang ni kita tolak Y2 label dulu. Nanti takut awak confuse. Okey, label sini sini. Dia dari sini ke sini tau. Jadi sini X1 Y1 X2 Y2. Okay, sekarang formula, kalau ikut formula, formula tadi ingat tak? M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. So Y2 adalah kosong. Tak apa, jangan risau dengan kosong. Kosong tolak Y1. Y1 awak 120. Okay, bahagi X2. X2 adalah 10 tolak X1. X1 adalah 6. So, bila kita selesaikan, kita dapat negatif 120 bahagi 10 tolak 6, 4. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat negatif 30. Negatif 30. Boleh? Okey. Tetapi, untuk laju, sebab tanya laju kan? Laju tak boleh negatif. Jadi, kita kena tulis saja laju sama dengan 30. Tukar sahaja. Tak boleh Laju tak boleh negatif. Jadi kalau awak tengok unit lah, kalau nak letak unit, ini kilometer, sini hour ataupun ni jam kan. Jadi 30 kilometer per jam. Okey, kadang-kadang dia tulis macam ni. 30 kilometer jam negatif 1. Ini dengan ini boleh, ini pun boleh. Tapi kalau tak nak letak unit pun boleh. Okey. Kita tengok contoh pula. Okey, yang C pula. Okey, laju purata. Sama je, ni laju purata. Okey, laju purata dalam bagi keseluruhan perjalanan. Formula dia masih sama. Okey. Laju purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah perjalanan. Okey, ni dia pergi berhenti. Lepas tu ni dia balik. Okey, pergi ni berapa jaraknya? Ni kan? Sini sampai sini. Maksudnya ni 120. Jadi ni pergi jumlah jarak tambah. Okey, ni berhenti tak, ni tak adalah ni. Lepas tu balik ni berapa kilometer ni? Ni dia berhenti, tak adalah ni, dia tak ada perjalanan awak kan. Ni balik ni berapa kilometer? 120 juga kan? Okey. Ni 120. Ni kilometer ni unit ni. Okey, bagi ni jumlah jarak, ni jumlah jarak bahagi jumlah masa. Berapa perjalanan pergi balik? Jumlah perjalanan dia. Ini kira tau yang ni. Tadi sebab jarak dia berhenti kat situ, jadi tak ada jaraknya.
Tapi bila masa, ada kan? Walaupun 2 hingga 6 ni dia berhenti, tapi masa tu tetap dikira. So, masa perjalanan awak adalah 0 hingga 10 ni. Jadi, jumlahnya adalah 10. Unitnya adalah jam. Okay, so bila kita tambahkan 120 tambah 120, kita dapat 240 kilometer. Bahagi 10 jam. So, bila awak selesaikan, kita dapat 24 kilometer per jam. Ataupun boleh tulis macam mana? 24 kilometer J negatif 1. Ataupun tak nak tulis? Boleh. Tak nak tulis pun tak apa. Okay. Selesai dulu untuk contoh yang pertama. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.